Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini kita akan sambung kembali tajuk kita iaitu kefarduan solat Jumaat, iaitu bahagian 2. Okey, mari kita lihat pula apa dia amalan sunat sebelum solat Jumaat. Okey, amalan sunat sebelum solat Jumaat yang pertama, mandi sunat Jumaat. Okey, sebelum pergi solat Jumaat, disunatkan untuk mandi sunat Jumaat. Yang kedua, memotong kuku. Okey, disunatkan memotong kuku pada hari Jumaat. Yang ketiga, memakai pakaian yang elok dan bersih. Memakai pakaian elok dan bersih. Dan yang keempat, memakai wangi-wangian. Dan yang kelima, datang awal ke masjid. Okey. Yang keenam. Yang keenam, iktikaf di masjid. Iktikaf di masjid. Bila kita sampai sahaja masjid, kita niatkan nawaitul i'tikafa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Niatkan kita iktikaf di situ, maka kita duduk dalam masjid pun kita akan dapat pahala. Sama juga dengan surau yang dibolehkan solat Jumaat tadi, kita niat untuk iktikaf tu kita dapat pahala. Kalau kita pergi surau yang tidak ada solat Jumaat di situ, maka tidak dapat pahala iktikaf di situ. Kemudian yang ketujuh, kita melakukan solat sunat tahiyyatul masjid. Sampai-sampai di masjid, masuk, kita niat. Kemudian bila kita masuk saja masjid, kita sembahyang 2 rakaat, iaitu solat sunat tahiyyatul masjid. Yang ke-8, sementara kita menunggu bermulanya sembahyang Jumaat, kita boleh membaca Al-Quranul Karim. Boleh membaca Al-Quranul Karim. Dan selain daripada membaca Al-Quranul Karim, kita juga boleh membaca doa. Kita berdoa dan juga berselawat ke atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perkara-perkara yang disunatkan ketika hari Jumaat. Sebelum sembahyang Jumaat, ketika berada di dalam masjid. Ini adalah perkara yang disunatkan. Jadi sentiasalah lakukan amalan sunat untuk mendapat rahmat dan ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lihat pula perkara-perkara yang dilarang ketika khutbah Jumaat. Ini biasa berlaku. Biasa berlaku ketika khatib sedang berkhutbah, ramai yang membuat benda-benda perkara yang dilarang ni lah. Yang pertama, bercakap. Ini selalu banyak bercakap. Dia time nak khutbah ni, dia banyak menyembang, banyak macam-macam dia nak ceritanya, cerita itu, cerita ini. Yang kedua, mengganggu jemaah lain. Dia bercakap tu mengganggu macam-macam lah, dicuik kawan. Kemudian yang ketiga, lalai dan melakukan perkara yang sia-sia. Lalai maksudnya dia leka, main. Ada pernah Rasulullah SAW tegur, ada seorang sahabat yang masa dia tengah dengar khutbah, dia memegang-megang batu kecil yang ada di dalam masjid pada ketika itu. Dia menguis-nguis batu kecil. Itu pun perkara yang dilarang juga, walaupun
telinga dia mendengar khutbah tapi tangan dia mengungus batu kecil tu, itu juga dilarang. Okey. Dan yang keempat, bermain-main. Ini lagi dah dilarang. Tidak boleh bermain-main ketika khatib sedang berkhutbah. Okey. Okey, mari kita lihat pula hikmah daripada solat Jumaat. Kenapa solat Jumaat ini disyariatkan oleh Allah? Okey, kenapa? Ada banyak hikmah dia. Yang pertama, melatih diri untuk menjadi hamba yang taat kepada perintah Allah. Okey. Yang kedua, merapatkan ukhuwah. Okey, merapatkan ukhuwah dan memupuk perasaan kasih sayang di antara kaum muslimin, boleh berjumpa dan boleh bersalam-salaman. Tetapi pada waktu ini kita sedang mengalami wabak COVID-19, maka di tempat-tempat yang seperti negeri Selangor kita tidak dibolehkan untuk pergi, maka kita terpaksalah sembahyang di rumah. Okey. Dan yang ketiga, melatih diri melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Okey. Melatih diri kita melakukan perkara yang baik ni secara berjemaah. Okey, benda yang dilakukan secara berjemaah ni dapat lagi banyak keberkatannya. Okey. Alaikum bil jamaah. Hendaklah kamu berjamaah. Maksudnya selalu bersama-sama. Okey, melakukan sesuatu perkara yang baik. Jangan buat benda yang tak elok secara berjamaah, itu tak boleh. Okey, buat benda yang baik secara berjemaah. Lagi apa dia? Membersihkan jiwa daripada sifat mazmumah. Okey, membersihkan diri kita daripada melakukan perkara ataupun sifat mazmumah. Sifat mazmumah ni ialah sifat yang tercela. Okay, melalui ibadah dan peringatan. Okay, paling kurang seminggu sekali kita mendengar khutbah. Khutbah itu ada peringatan dan nasihat untuk kita. Kerana manusia ni sentiasa lupa dan leka. Okey, jadi yang kelima, membersihkan diri daripada dosa antara dua Jumaat. Okey, bila kita pergi sembahyang Jumaat, Allah bersihkan dosa-dosa kita. Okay? Allah membersihkan dosa-dosa kita. Yang keenam, lambang perpaduan kepada kekuatan umat Islam. Okay, bila adanya solat Jumaat ini menunjukkan satu syiar Islam dan lambang kekuatan dan perpaduan orang Islam. Okey, solat Jumaat ini adalah sangat dituntut dan dia merupakan, dah sebut tadi, merupakan fardu ain kepada setiap lelaki yang cukup syarat dia. Maka solat Jumaat ini sebagai satu cara untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Selain itu, solat Jumaat juga boleh melatih diri kita supaya sentiasa melakukan perkara yang baik secara berjemaah. Okey. Selalulah berbuat baik secara berjemaah. Okey, rasanya cukup dulu setakat ini. Itu dia perkara-perkara yang ada dalam kefarduan solat Jumaat. InsyaAllah kita akan bertemu lagi pada pelajaran yang akan datang. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.